Hai, Assalamualaikum. Apa khabar? Apa khabar semua hari ni? Macam mana dengan hati? Macam mana dengan mood hari ni? Okey. Hari ni saya terpanggil. Saya tiba-tiba teringat nak share tentang satu minyak yang sangat popular sekarang, iaitu essential oil, ataupun kalau kita translatekan essential oil ni jadi macam minyak pati lah kan, minyak pati. So senang kita biasa kita sebut sebagai EO. EO. So kalau dekat sini, dekat Malaysia ni ada banyak essential oil. So saya dulu saya tak tahu pasal essential oil, tapi sejak saya duduk dalam circle yang positif, saya mula kenal dengan essential oil, sebab essential oil ni sangat membantu diri saya lah, sangat membantu saya untuk jadi saya tenang, untuk jadi saya berkeyakinan. So apa yang dimaksudkan dengan essential oil? Essential oil ni adalah minyak yang sangat concentrate, sangat pekat, yang didapati daripada tumbuh-tumbuhan, dan ia sangat popular dalam, kalau kita buat alternative medicine, orang-orang yang buat alternative medicine ataupun complementary medicine, mereka banyak gunakan essential oil. Tapi tak berapa sangat digunakan dalam conventional medicine lah. Kalau dalam alternatif atau complementary memang banyak digunakan essential oil. So minyak ni didapati daripada tumbuhan, sama ada daripada bunga, daripada daun, ataupun akar, ataupun bahagian-bahagian badan yang bahagian-bahagian tumbuhan tu, bahagian batang dia ke, semua dia akan didapati daripada tumbuh-tumbuhan. Okey. So kalau banyak kajian sains yang dibuat menunjukkan bahawa essential oil ni boleh membantu dalam kesihatan. So kalau kita tengok, ada juga ubat-ubat yang kadang-kadang ada mengandungi essential oil. So apakah kegunaan essential oil? Essential oil ni sebab saya sendiri dah guna, so saya tahu dia punya apa ni orang kata, dia punya kesan pada kita punya badan, pada kita punya kesihatan. So first kali essential oil ni banyak kita gunakan untuk hilangkan stres, untuk kurangkan stres kita. So bila kita pakai ni, kita akan rasa relief. Kalau kita dalam keadaan stres, kita akan rasa relief, kita akan rasa tenang. Lepas tu boleh juga kita guna essential oil ni untuk tingkatkan mood kita, untuk datangkan mood, untuk kita happy hari tu, untuk kita rasa bertenaga. Dia naikkan mood kita, essential oil. Dan yang ketiga, pernah tak dengar orang guna essential oil untuk hilangkan sakit kepala, hilangkan migraine? Just sapu dan hidu boleh hilangkan, boleh kurangkan, dan bila dah diamalkan selalu, dia boleh kurangkan kekerapan kena migraine. Dan yang keempat, boleh bantu kita dalam tidur. Kalau dalam tidur, orang yang tak dapat tidur nyenyak, ataupun selalu terganggu waktu tidur, macam tidur ayam, tak dapat deep sleep, boleh guna essential oil. Sebelum tidur kita sapu
pada kita punya leher, kita punya nadi, kawasan tangan, kaki. Dia ada spot-spot yang kita sapu dan kita tidur. You all akan rasa beza bila guna essential oil. Tak perlu kita nak ambil ubat untuk tidur ke, untuk nyenyakkan tidur ke. Just dengan essential oil dah boleh bantu kita untuk tidur dengan lebih nyenyak. Okay? Terima kasih yang join live saya ni. Terima kasih yang bagi like. Okay. So kegunaan yang seterusnya adalah boleh juga kita guna dalam pada mereka yang ada muntah-muntah ke atau loya ke. Bila kita sapu, kita hidu, kita akan rasa kurang. Perasaan loya tu akan kurang. Okay. Lepas tu ada juga guna essential oil untuk elakkan serangga. Serangga kita sapu pada kulit kita, boleh jauhkan kita daripada diserang serangga. Assalamualaikum Kartini. Saya cerita tentang essential oil hari ni. Okey. Dan ada juga essential oil ni, dia kebanyakannya mengandungi antiseptik. Antiseptik ni maksudnya dia boleh hilangkan kesan kuman. Tapi bukanlah matikan kuman sepenuhnya, tapi dapat bersihkan kawasan yang kita sapu tu. Okey. So bagaimana penyediaan essential oil ni? Macam mana disediakan? So sebenarnya essential oil ni kan saya kata dia datang daripada tumbuh-tumbuhan kan, sama ada bunga, batang, akar. So dia diproses dalam menggunakan proses penyulingan, penyulingan ataupun distillation. So bukan mudah proses nak sediakan essential oil. Okay. So dia diambil daripada tumbuh-tumbuhan dan dibuat penyulingan. Okay. So bahan yang terdapat dalam essential oil ni biasanya senang terpeluap, senang vaporize, senang terpeluap. So salah satu cara menggunakan essential oil ialah dengan inhalation ataupun hidu. Kita sapu sikit dekat tangan kita ke, kan, kita cium. Sebelum kita sapu ke tempat lain, kita hidu, kita letak kat tapak tangan ke, kita hidu, kita tarik nafas, kita hidu. Dia memang akan bagi kesan pada badan kita. Okay? So kalau dekat tempat-tempat aroma terapi, dia orang akan guna diffuser ataupun dia letakkan dalam bekas tu, dia akan terpeluap, dia akan keluar bau wangi itulah. So dalam bilik tu akan berbau wangi yang menenangkan. Biasanya essential oil ni dia menenangkan lah. Dia akan bagi kesan relaxation, tenang. Kita boleh lupa dengan masalah kita. Sementara tu kita akan rasa tenang. Okey. Dan cara hidu ni ataupun inhalation ni adalah cara yang paling selamat. Kalau bandingkan, sebenarnya dia ada cara inhalation atau hidu, cara topical ataupun kita sapu, dan juga cara injection ataupun makan. Tapi yang paling selamat adalah hidu, inhalation. Ini adalah cara yang paling selamat. Dan sebenarnya kan kalau kita fikir kan, sebenarnya bila kita cium tu, hidu, kita tarik nafas, sebenarnya dia akan pergi ke bahagian otak kita. Dia akan rangsang kita punya sistem saraf. Dia rangsang sistem saraf kita, lepas tu dia akan pergi ke otak, iaitu di bahagian limbik area. Lepas tu
dia akan rangsangkan kita punya hormon, hormon-hormon kita. So akan keluar hormon-hormon untuk kebahagiaan, macam serotonin, semua tu dia akan rangsangkan hormon-hormon tu. Dan dengan merangsang hormon akan juga meningkatkan kita punya metabolisme. Okey. Yang kedua ialah dengan cara topical. Topical ni maksudnya kita sapu. Kita ambil essential oil tu, kita sapu. Kita sapu dekat kulit kita. So biasanya ada essential oil, dia sebab dia sangat pekat kan. So kita kena guna kita panggil sebagai carrier oil, ataupun untuk kita dilutekan dia. Kita gunakan sama ada coconut oil ataupun almond, minyak almond, minyak avocado. Yang paling senang coconut oil lah. Kalau kat negeri kita coconut oil. Okay? Biasanya kan kalau kita beli essential oil biasanya memang mahal kalau harga dia, tapi berbaloi sangat. Walaupun botol dalam 15 ml ataupun 5 ml kadang tu, tapi kita hanya guna katakan setitik atau 2 titik sekali guna, dan kita campurkan dengan coconut oil untuk dilutekan dia, dan kita boleh sapu satu badan kita, kawasan leher, kawasan tangan, kaki kita. So kita boleh sapu bahagian-bahagian spot-spot yang boleh merangsang kita punya salur darah. Kita boleh hidu. So kalau dengan cara sapu ni, biasanya kita guna untuk sakit. Kita sapu bahagian yang lenguh-lenguh, macam kita punya belakang, kita punya tengkuk. Sebelum kita tidur, mungkin kita sapu tengkuk kita, belakang. Ataupun kalau kita ada sakit-sakit belakang, kita sapu dekat bahagian belakang badan kita sebelum kita tidur, kan? Ataupun dekat bahagian kaki, bahagian urat yang tegang-tegang, kita boleh sapu dengan essential oil ni. Dia memang boleh membantu untuk kurangkan ketegangan otot-otot kita. Okay? Dan ada juga yang boleh kita guna untuk kulit muka. Kulit muka, sebab dia ada kesan antiseptik kan. So kalau orang yang ada jerawat, kalau ada jerawat yang banyak, bila kita sapu dekat muka, jerawat tu biasanya akan kecut, akan kurang, dan kulit muka juga akan nampak lebih sekata. So dia boleh bantu untuk dark spot, kalau boleh sekatakan kita punya kulit. Okay? So ada juga essential oil ni yang disediakan dalam bentuk sabun, sabun, shampoo, ataupun dalam garam mandian. Dia campurkan dalam garam mandian. So bila kita katakan kita letih sangat, kalau kita balik kerja petang, kita rasa letih kan, kita boleh mandi. Kita boleh mandi dengan air yang dicampur dengan essential oil ataupun garam mandian tu. Kita boleh mandi. Kalau siapa yang ada bathtub, boleh guna bathtub. Kita berendam dalam bathtub yang ada essential oil dengan garam. So boleh kurangkan lenguh-lenguh badan. Saya bercakap ni ikut saya punya pengalaman, apa yang saya dah buat. So memang membantu sangat kalau kita mandi, kita guna air yang ada essential oil, ada garam. Memang membantu untuk riliskan kita punya sakit-sakit badan. Dan juga boleh bagi kita feeling macam tenang. Tenang, kita rasa lega. Kalau macam kadang-kadang bila kita mandi tu, kita rasa macam ya Allah, syukur kan. Kita rasa macam masa itulah kita rasa macam syukurnya, ya Allah kau bagi aku rasa ni kan, rasa nikmat. Aku mandi dengan badan aku, boleh tenangkan hati aku kan. Masa tu kita akan rasalah. Bila kita buat tu kita akan rasa. Okey.
Dan yang cara ketiga tadi ialah dengan cara injection. Injection ni maksudnya makan, tapi yang ni tak digalakkan. Kalau essential oil ni kalau dimakan dalam kuantiti yang banyak, dia boleh jadi racun. So tak digalakkan sangat untuk kita ambil dengan cara injection atau makan. Okey, so bahayalah. So kalau saya tak sarankan cara ketiga ni. Biasanya saya buat dengan cara inhalation, iaitu menghidu, kita sapu dan kita hidu, ataupun kita guna diffuser ke, kita dapat bau tu, okey. Ataupun kita sapu, cara topikal kita sapu. Hai Cikgu Zul. Terima kasih join. Saya tengah cerita pasal essential oil, kebaikan essential oil atau kegunaan essential oil pada badan kita untuk kegunaan kesihatan kita. Okey. So, sebenarnya kan essential oil ni dia ada bahan yang boleh dia ada antioksidan, antioksidan yang boleh merangsang tubuh kita untuk jadi sihat. Bila kita ambil antioksidan, dia akan jadi bersih lah, badan kita akan jadi segar, sihat. Okey. So banyak study yang dah dibuat. So diorang nampak yang hai Zuzana, saya tengah cerita pasal essential oil hari ni. Saya share pasal essential oil sebab essential oil ni dah jadi macam, dah mula famous, dah ramai orang tahu. Dah ramai orang tahu. Siapa yang cuba elakkan makan ubat ataupun cara ubat-ubatan, mereka akan cuba guna essential oil ni. Essential oil boleh improvekan kita punya immunity tubuh. Kita akan jadi kuat. Imun kita akan bertambah. So kalau kita rajin amalkan essential oil, kita sapu hari-hari, kita cium, hidu hari-hari, dia akan kuatkan immunity tubuh kita. Dan saya nampak benda ni memang betul daripada rakan-rakan saya yang gunakan essential oil, memang nampak beza. Ya, betul Zu. Salah satu essential oil yang kami guna ialah Fana kan. Tapi memang sangat berkesan. Dah nampak kesan dia. So kita boleh improvekan kita punya immunity tubuh. Kajian juga menunjukkan dia boleh kurangkan sakit. Sakit tu memang betul. Bila kita sapu badan-badan kita yang lenguh, sebelum kita tidur, bila kita bangun memang kita akan rasa best sangat, badan kita rasa lega. Dan kalau kita guna untuk dapat tidur yang nyenyak, bila kita bangun kita akan rasa puas. Tidur tu puas, so kita akan rasa segar lah besok kan. Aida Aziz. Saya tengah share tentang essential oil. Okay. So dan yang study juga menunjukkan dia boleh kurangkan rasa resah dan anxiety. Dan ini memang terbukti. Memang terbukti. Kalau macam kita pakai sebelum kita pergi kerja, saya selalu amalkan, saya pakai sebelum saya pergi kerja, saya akan rasa tenang. Saya akan rasa tenang. Dan dia juga kata boleh bagi kita energi dan juga mental clarity. Maksudnya kita boleh fokus tau. Kita boleh kita jadi semangat. Kita jadi bersemangat, kita lebih fokus. So bila kita pakai untuk pergi kerja, kita akan rasa best sangat hari tu. Kita akan rasa yakin, kita boleh dapat keyakinan. Sangat membantu. So sebenarnya ada banyak jenis lah essential oil ni. Dan antara yang bahan-bahan yang famous, yang biasa ada dekat pasaran adalah satu basil. Basil ni maksudnya dia selasih, dia buat daripada selasih. So kalau
Basil oil digunakan untuk kita punya batuk, kurangkan batuk, legakan dada kita. Dia boleh kurangkan juga muscle ache, badan, sakit badan, okey. Dan yang kedua, function dia macam lebih kurang macam saya selalu cakap pasal green tea kan. So dia macam tu. Lepas tu yang ketiga yang famous juga lavender. Lavender dia banyak, yang ni banyak digunakan. So lavender ni memang dah terkenal tau, macam dia boleh untuk relaxation. Kadang-kadang kita pergi spa ke, dia orang akan letak lavender dalam dia orang punya diffuser tu, aromaterapi kan. Sambil kita spa, kita akan dapat aromaterapi, kita rasa relax. Kalau kat rumah saya guna untuk tidur, sebelum tidur saya akan guna lavender, ataupun kita panggil body rest. So kita sapu, so kita akan dapat tidur yang nyenyak. Okay. Dan yang ni pun famous, iaitu frankincense. Frankincense ni dia adalah kalau ikutnya dia bantu untuk kita dapat ketenangan, ketenangan. Tapi ada yang special dan ada testimoni juga kawan-kawan yang dah guna. Dia kata boleh untuk kulit, untuk kulit, untuk cantikkan kulit kita, untuk kurangkan wrinkles, untuk kurangkan age spot, kalau kita sapu kat muka, dan juga boleh sapu pada kita punya stretch mark, pada scar, pada stretch mark. So ada orang guna untuk anti cancer, tapi yang ni saya tak pasti, sebab tapi memang ada yang guna untuk anti cancer. Yang ni saya tak dapat carilah dia punya testimoni. Okey. Dan seterusnya ada juga lemongrass, serai kan, serai dia release stress, untuk kelimumur. So kadang kita beli shampoo kan, kita nampak ada lemongrass kan, untuk kurangkan, dia boleh kurangkan kelimumur, boleh kurangkan sakit kepala. Dan kalau dia buat dalam minyak kan, minyak kadang-kadang kita beli ada minyak serai, untuk kembung, kurangkan kembung, especially pada kanak-kanak. Okay. Dan lemongrass juga boleh bantu kita untuk kurangkan anxiety. Okay. Lepas tu okey, yang biasalah saya guna sandalwood. Kalau sandalwood dia boleh improve kita punya tidur juga dan kurangkan anxiety kita, dan juga boleh guna untuk increase orgasm ataupun libido, boleh increasekan libido. Dan biasanya kalau saya punya mentor, dia guna, dia advise kita guna sandalwood ni untuk lelaki, untuk suami kita. So dia akan datangkan kesan increase libido pada suami. Tapi actually kadang-kadang kita pakai pun suami kita akan do dan boleh naikkan libido mereka. Okay. Ni memang sangat special lah. Okay. Lepas tu satu lagi essential oil, yelang-yelang. Yelang-yelang ni dia kalau group kita panggil joy, joy, sebab dia boleh menaikkan mood kita. Kita akan jadi happy, kita akan jadi ceria tau. Kita akan kita boleh tambah essential oil ni, kita boleh mix tau. Kita boleh campur-campur mendapatkan kesan-kesan tu. Kita boleh dapat kesan euforia. So bila kita campur-campur tu, kita akan dapat kesan-kesan tu. Okay. So ada juga yang mengatakan dalam study dia orang buat, yelang-yelang pun boleh untuk increase kita punya libido. Okay, libido kita. Dan boleh kurangkan kita tekanan darah. Sebab bila kita happy, bila kita enjoy, kita seronok, dan blood pressure akan kurang, kita tak stres, so blood pressure kita akan turun. Okay. Dan ada lagi satu yang agak famous juga, didapati daripada rose. Rose dia kurangkan stres juga, dan juga dia boleh kurangkan menstrual cramp ataupun sakit waktu senggugut. Kalau apa yang saya guna biasa dah disediakan, dipanggil sebagai clary sage. Yang tu kita bantu, kita tambah yang lain kan, dia akan jadikan betul kita punya hormon perempuan kita. So biasanya orang yang pakai essential oil ni, dia punya dia punya period akan jadi teratur, sebab clary sage ataupun yang mungkin yang dibuat daripada rose, dia akan betulkan kita punya hormon perempuan. Kita akan jadi lebih teratur, kita punya sistem peranakan lebih elok lah. Okay. So dalam apa yang mentor saya buat, founder
fana, dia hasilkan apa yang kita panggil sebagai queen. Queen dia ada kesan pada untuk perempuan, untuk increase libido, untuk lebih sifat-sifat kewanitaan. Kadang-kadang kita sapu pada muka pun orang akan terpegun, tengok kita, dia akan nampak lain, nampak cantik sebab kesan essential oil tu. Okay? So saya rasa itu saja perkongsian saya tentang essential oil. Kalau ada apa-apa yang nak tanya ke, boleh tanya saya atau boleh PM. Okay? So macam kat sini saya ada contoh lah. Saya ada bawa contoh essential oil yang saya pakai. So memang dia ada kegunaan dia. Kita boleh guna untuk waktu kerja, untuk kita happy, untuk kita lebih yakin, untuk kita tenang, untuk kita fokus, untuk kita hilangkan kalau kita tengah muram ke apa, dia ada campuran yang sesuai untuk keadaan-keadaan tertentu. So itu saja perkongsian saya. Saya harap dapat membantu pada siapa-siapa yang belum faham tentang essential oil. Mungkin boleh gunalah, boleh cuba guna selepas ni. Dan kalau ada yang kita tak faham, mungkin kita boleh tanya pada mereka yang dah guna apa kesan-kesan essential oil ni. Okay? So itu saja perkongsian saya. Terima kasih banyak pada siapa yang join. Terima kasih pada yang bagi like. Okay? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.